Harapan yang tumbuh dari tanah gersang. Sebuah kisah dari Senegal. Percayakah Anda bahawa tanah yang begitu masin selama lebih 100 tahun sehingga tiada apapun yang dapat tumbuh di atasnya, hari ini boleh bertukar menjadi sebuah taman sayur yang menghijau subur? Dan semua ini berlaku hanya kerana rumput vetiver dari Malaysia. Inilah kisah benar yang perlu diketahui oleh seluruh dunia. Kisah ini bermula di sini. Selama 15 generasi, penduduk di Kampung Uru, Senegal, membesar dengan tanah yang begitu masin, sehinggakan tapak kaki mereka terasa sakit apabila berjalan di atasnya pada musim panas. Hujan hanya turun sekali atau 2 kali setahun, tetapi jangan berharap titisan hujan itu mampu membersihkan kemasinan yang terperangkap di dalam tanah. Penduduk kampung bercerita bagaimana anak benih kacang yang baru tumbuh setinggi 2 inci akan layu dan mati. Ada juga yang masih percaya bahawa tanah ini telah disumpah sejak zaman nenek moyang mereka. Nenek Amina, 78 tahun, salah seorang warga emas di kampung itu, yang hidup jauh lebih lama sebelum dunia mengenali istilah perubahan iklim, berkata bahawa dia tidak pernah sekalipun melihat taman sayur di kampungnya sejak dia dilahirkan. Kanak-kanak terpaksa berjalan kaki lebih 6 kilometer semata-mata untuk membeli sayur di pekan bersebelahan. Pada musim-musim tertentu, harga sayur melambung begitu tinggi sehingga penduduk kampung terpaksa makan jagung rebus sahaja sepanjang bulan. Sehinggalah pada suatu hari di tahun 2025, satu berita yang tidak dijangka tiba di kampung itu. Dikatakan bahawa sekumpulan pakar dari Malaysia akan datang untuk menjalankan eksperimen menanam rumput vetiver di tanah masin Senegal. Pada mulanya, tiada siapa yang percaya. Bagaimana mungkin rumput vetiver, nama yang tidak pernah mereka dengar, mampu memulihkan tanah yang begitu teruk masinnya? Di mata penduduk kampung, ia mungkin hanyalah satu lagi projek dari luar negara yang datang meminta sebidang tanah untuk ujian, kemudian pergi tanpa meninggalkan sebarang kesan, sama seperti sebelum-sebelum ini. Tetapi kumpulan dari Malaysia ini berbeza. Mereka tidak datang dengan sut dan dokumen rasmi, sebaliknya memakai kemeja lengan panjang dan seluar jin, dengan cangkul dan penggali sebagai senjata utama mereka. Pasukan ini diketuai oleh Profesor Faisal, seorang penyelidik tumbuhan tropika dari Universiti Putra Malaysia, bersama dengan pasukan jurutera pertanian dari Jabatan Pertanian Malaysia. Sebaik sahaja pasukan Malaysia menjejakkan kaki di bumi Senegal, mereka tidak memulakan dengan ceramah tentang teknologi. Sebaliknya, mereka meminta untuk bertemu dengan penduduk kampung, berbual mesra seperti adik-beradik, berkongsi hidangan tempatan, dan meluangkan masa selama 2 minggu hanya untuk mendengar kisah-kisah dari kampung itu. Rumput vetiver bukanlah sihir, kata Profesor Faisal kepada penduduk kampung, tetapi jika kita menanamnya dengan cara yang betul, digabungkan dengan pengurusan air dan sistem akar yang teliti, tanah yang dikatakan telah mati mungkin boleh bernafas semula. Terdengar gelak tawa kecil daripada beberapa orang penduduk kampung. Ada yang ragu-ragu, ada yang tidak peduli, kerana ia kedengaran seperti sebuah cerita dongeng. Tetapi tiada siapa yang tahu bahawa dalam 210 hari yang berikutnya, Kampung Uru akan berubah buat selama-lamanya. Matahari bersinar terik seperti biasa di Senegal, tetapi hari ini tidak sama seperti hari-hari sebelumnya. Lebih 10 orang ahli pasukan dari Malaysia sedang berdiri mengelilingi sebidang tanah berbentuk segi 4, seluas kira-kira 3 ekar. Tanah itu telah digali menjadi alur-alur cetek, dan kelihatan anak-anak rumput berwarna hijau kekuningan yang mereka bawa dari Malaysia tersusun rapi, seolah-olah tentera yang menanti arahan. Inikah rumput vetiver? Tanya seorang budak lelaki dengan suara perlahan sambil memerhati dari jauh. Pasukan Malaysia memanggil penduduk kampung untuk melihat cara menanamnya. Rumput-rumput vetiver ini adalah dari baka khas yang dipilih kerana daya tahannya yang tinggi terhadap kemasinan, jauh lebih kuat daripada jenis yang biasa terdapat di Malaysia. Tujuannya bukan sekadar untuk menanam rumput, tetapi untuk membina sebuah benteng biologi yang akan membantu menakung air, mengurangkan hakisan tanah, dan secara perlahan-lahan menyerap kemasinan dari bawah tanah. Profesor Faisal mengambil sebatang anak rumput dan menerangkan, akar vetiver akan tumbuh menjunam sedalam 2 hingga 3 meter. Ia tidak akan bersaing untuk mendapatkan nutrien dengan tanaman lain, sebaliknya akan berfungsi seperti sebuah penapis tanah, membolehkan kawasan ini hidup semula. Cabaran terbesar
bukanlah teknologi, tetapi hati manusia. Pada mulanya, penduduk kampung memandang rumput vetiver itu tidak ubah seperti rumpai liar. Mereka sudah biasa melihat rumput yang tumbuh sendiri di tepi jalan dan kemudian mati. Tiada siapa yang percaya bahawa rumput mampu melawan kemasinan tanah yang mengandungi mendapat natrium sejak turun-temurun. Namun, sesuatu mula berubah apabila mereka melihat pasukan Malaysia bekerja siang dan malam di bawah cuaca panas yang mencecah 40 darjah Celsius. Mereka tidak pernah merungut, tidak pernah berhenti berehat, malah mengajak kanak-kanak dan wanita-wanita tua di kampung itu untuk sama-sama menyiram, berbual, dan memberikan biji benih yang dibawa dari Malaysia sebagai hadiah. Dalam masa 7 hari, lebih 4,000 rumpun vetiver telah ditanam di tanah masin itu. Mengapakah kamu semua begitu bersungguh-sungguh, sedangkan tiada siapa yang membayar kamu dengan banyak? Tanya seorang lelaki tua kepada pasukan Malaysia. Profesor Faisal tersenyum dan menjawab perlahan, kerana kami juga pernah memiliki tanah yang mati seperti ini di Malaysia, dan kami telah melihat dengan mata kami sendiri bagaimana ia boleh hidup semula. Sejak hari itu, penduduk kampung mula datang membantu, seorang demi seorang, kemudian dalam kumpulan. Anak-anak muda Uru mula meminta untuk belajar cara menanam vetiver daripada pasukan Malaysia. Mereka tidak lagi memanggil pasukan itu pakar. Sebaliknya memanggil mereka saudara-saudara dari Asia. Perjalanan 210 hari masih jauh, tetapi hari itu menandakan permulaan kepada harapan yang telah kembali. Setelah hampir sebulan rumput vetiver ditanam di tanah masin kampung Uru, pasukan Malaysia mula menyedari sesuatu yang luar biasa. Profesor Faisal, tanah di plot yang ditanam rumput vetiver mula menjadi lebih lembut, jerit salah seorang jurutera dengan teruja. Pasukan itu menggunakan alat untuk mengukur tahap kemasinan tanah dan mendapati bahawa nilai SA telah menurun hampir 15% dalam masa 4 minggu. Sebagai perbandingan, di kawasan yang tidak ditanam vetiver, nilai AC malah meningkat disebabkan oleh penyejatan garam di permukaan tanah. Ini membuktikan perkara pertama, rumput vetiver telah mula berfungsi. Rahasianya terletak pada akarnya. Vetiver tidak tumbuh melebar seperti rumput biasa, tetapi akarnya menjunam jauh ke dalam tanah sedalam beberapa meter, menyerap mineral dan garam dari lapisan tanah bawah dan menyimpannya di dalam daunnya. Tanaman lain akan mati apabila terkena garam, tetapi vetiver bertindak seperti penapis semula jadi untuk tanah, jelas Profesor Faisal semasa sesi latihan bersama penduduk kampung. Pemandangan tanah yang dahulunya kering dan merekah kini mula dihiasi dengan jalur-jalur hijau rumput vetiver. Penduduk kampung mula merasakan bahawa sesuatu yang mustahil sedang menjadi kenyataan. Bukan hanya tanah yang berubah, tetapi hati manusia juga turut berubah. Budak lelaki yang dahulunya memandang vetiver dengan ragu-ragu, kini membawa tong penyiram dan menyiram rumput itu setiap pagi. Wanita tua yang pernah merungut bahawa tanah itu tidak berguna, kini mengusahakan sebidang tanah di belakang rumahnya untuk menanam lebih banyak vetiver. Dan yang lebih menakjubkan, penduduk kampung mula menggali kolam-kolam kecil untuk cuba menakung air hujan. Ini kerana pasukan Malaysia telah menasihati mereka bahawa apabila tanah mula mampu menyerap air dengan lebih baik, mereka akan dapat menggunakan sistem pengairan berskala kecil pada masa akan datang. Di alam maya, gambar rumput vetiver di kampung Uru telah dikongsi oleh seorang sukarelawan dari Perancis dengan mesej ringkas, I just witnessed hope growing from the ground. 210 hari masih jauh, tetapi inilah kali pertama dalam 15 generasi, penduduk kampung ini merasakan bahawa tanah mereka mungkin boleh memberikan kehidupan semula. Selepas 60 hari projek bermula, landskap kampung Uru yang dahulunya hanya tanah kering merekah, perlahan-lahan berubah menjadi sebuah kawasan yang hidup. Pada suatu pagi Selasa yang hening, Amina, wanita berusia 78 tahun yang pernah percaya tanah itu disumpah, berdiri memandang tanah di bawah kakinya dengan penuh rasa kagum. Ia terasa lembut, berbau lembap, dan ada serangga-serangga kecil merayap keluar dari celah-celah tanah. Sudah berpuluh-puluh tahun aku tidak melihat serangga di tanah kampung kita, bisiknya kepada cucu perempuannya. Ini adalah isyarat yang sangat penting. Tanah itu mula bernafas semula. Dari sudut saintifik, tanah yang sangat masin mempunyai struktur yang padat dan keras, menyebabkan air tidak dapat meresap melaluinya dan mikrob akan mati.
Rumput vetiver berfungsi melonggarkan struktur tanah dari dalam melalui tekanan, semula jadi akarnya dan penyingkiran garam melalui daunnya. Kesannya, mikrob-mikrob asli mula kembali aktif. Pasukan Jurutera Malaysia mula menyediakan plot percubaan sayur-sayuran di kawasan seluas 6 meter persegi di mana vetiver tumbuh subur. Mereka mencuba menanam kacang tanah, tomato dan lada benggala tanpa menggunakan sebarang baja kimia. Pada minggu pertama percubaan, pucuk-pucuk muda mula muncul dari barisan tanah. Apa yang paling mengejutkan penduduk kampung ialah tiada siapa menyangka sayur boleh bercambah di tanah mereka. Kami tak pernah fikir sayur boleh tumbuh di tanah kami, kata seorang lelaki kampung sambil menunjuk ke arah pokok kacang yang tingginya sudah hampir 15 cm. Suara-suara di kampung mula berubah dari nada tidak percaya kepada penuh tanda tanya. Kanak-kanak bertanya kepada pasukan Malaysia bagaimana cara menanam, berapa banyak air yang diperlukan. Golongan remaja pula mula menawarkan diri untuk membantu membina sistem saliran bagi menyiram rumput di plot baharu. Para ibu mula menggali tanah di belakang rumah masing-masing kerana ingin mencuba menanam sesuatu buat kali pertama. Profesor Faisal memerhatikan semua ini dengan senyuman. Vetiver bukanlah wira. Orang yang benar-benar mengubah kampung ini adalah mereka sendiri. Kampung Uru hari ini mula berubah dengan jelas. Bukan hanya tanahnya, tetapi juga pemikiran penduduknya. Dari kebiasaan dengan perkataan tidak boleh tanam, ia bertukar kepada mari kita cuba tanam. Dan itulah permulaan kepada perkataan kemampanan. Bunyi tapak kaki kanak-kanak berlari melintasi plot tanaman vetiver pada suatu pagi yang cerah, diiringi gelak tawa yang tidak pernah kedengaran sebelum ini di kampung Uru. Seorang budak lelaki bernama Ahmed menjerit memanggil rakannya untuk melihat pokok kacang tanahnya yang telah membesar 2 inci lagi. Walaupun ia masih belum boleh dituai, bagi penduduk kampung yang membesar dengan tanah masin, ini adalah sebuah keajaiban kecil yang mula menjadi nyata. 90 hari yang berlalu adalah tempoh pembuktian, baik bagi pasukan Malaysia maupun penduduk Uru. Pasukan Malaysia membahagikan plot percubaan kepada 3 bahagian. Plot vetiver semata-mata, plot vetiver bersama tanaman penutup bumi, dan plot sayur-sayuran di tanah yang telah dipulihkan oleh vetiver. Hasilnya jelas, plot yang telah ditanam vetiver terlebih dahulu mempunyai kelembapan 25% lebih tinggi daripada plot lain, dan terdapat kesan kehadiran cacing tanah, satu petunjuk penting bahawa tanah benar-benar mula hidup semula. Tanah akan hidup apabila kita menjaganya secara berterusan, kata Profesor Faisal sambil menerangkan kepada penduduk kampung gambar dari mikroskop muda alih yang menunjukkan kemunculan bakteria baik di dalam tanah. Namun, cabaran masih belum berakhir. Pada pertengahan bulan, pasukan itu berhadapan dengan kemarau mengejut. Hujan yang dijangka turun tidak kunjung tiba. Pasukan itu terpaksa mengubah rancangan dengan membina sistem takungan air menggunakan tong-tong plastik terpakai yang diletakkan di atas rangka buluh, lalu membiarkan air menitis perlahan-lahan menyirami pokok-pokok rumput. Ini adalah teknik yang dipelajari daripada petani di kawasan kering di utara Malaysia. Tindakan ini amat mengagumkan ketua kampung. Beliau mula berminat dengan teknologi ringkas yang menggunakan kos rendah tetapi memberikan hasil yang luar biasa. Hanya dengan menggunakan botol air lama, membuat lubang dan memasang tiup kecil, rumput ini boleh hidup. Mengapa kita tidak pernah terfikir tentang ini, katanya sambil mengerutkan dahi. Dalam masa hanya 3 bulan, dari sebuah kampung yang tiada pokok besar, hari ini ia mula melihat tanaman makanan tumbuh subur. Walaupun hanya di kawasan kecil, perkara yang paling besar adalah perubahan di hati komunitinya. Mereka tidak lagi menunggu bantuan dari luar, sebaliknya bangkit bertindak sendiri, belajar sendiri, dan mencuba sendiri. Kanak-kanak mula memasang impian baharu. Ingin menjadi penanam tanah, wanita-wanita tua menubuhkan kumpulan ibu-ibu untuk mengajar cara menanam sayur di belakang rumah, dan pemimpin komuniti mula berbincang tentang rancangan untuk meluaskan plot tanaman seluas 10 ekar lagi. Profesor Faisal menulis dalam diarinya pada hari itu, ada yang berfikir kami datang untuk menanam rumput, tetapi sebenarnya kami sedang menanam kemungkinan untuk seluruh komuniti. Gelak tawa para ibu bergema di seluruh laman tengah kampung Uru. Sekumpulan lebih 20 orang wanita berkumpul pada pagi Sabtu
Untuk satu mesyuarat tidak rasmi mengenai topik paling penting sejak kampung itu diasaskan, kita nak tanam sayur apa musim depan? Selepas lebih 120 hari eksperimen menggunakan rumput vetiver, komuniti itu telah melihat hasil yang nyata. Tanah di beberapa plot mula pulih sehingga mampu untuk ditanam, terutamanya di kawasan sekitar rumpun vetiver, di mana akarnya yang dalam membantu mengurangkan kemasinan dan mengekalkan kelembapan lebih lama. Pasukan Malaysia mencadangkan idea lanjutan yang mudah. Wujudkan sebuah taman sayur komuniti menggunakan kaedah pengurusan pertanian lestari yang mereka bawa dari Malaysia. Mulakan dengan tanaman jangka pendek seperti kangkung, selasih, dan kacang hijau, kemudian beralih kepada tanaman jangka panjang seperti tembikai atau tomato. Pada hari itu, kawasan lapang di sebelah kolam air yang dahulunya menjadi tempat pembuangan sampah kampung telah diubah menjadi sebuah plot tanaman seluas 10 meter persegi. Seluruh tenaga kerja datangnya daripada penduduk kampung sendiri. Mereka menamakannya Taman Kehidupan. Mengubah kawasan yang tiada nilai menjadi taman sayur bukan hanya soal tanah, tetapi ia adalah tentang mengubah pemikiran komuniti. Kanak-kanak yang pulang dari sekolah akan terus ke taman untuk menyiram tanaman. Para ibu membuat baja kompos daripada sisa sayur-sayuran dan buah-buahan dari dapur. Golongan remaja pula bereksperimen memasang panel solar kecil untuk mengepam air menggunakan pam terpakai yang didermakan oleh pasukan Malaysia. Tidak sampai 3 minggu selepas ditanam, barisan kangkung mula tumbuh, anak benih kacang membesar sekata, dan bau tanah yang lembap dapat dihidu pada waktu pagi. Suatu hari, seorang kanak-kanak perempuan berusia 9 tahun mengambil sebakul kangkung yang diikat kemas, lalu memberikannya kepada neneknya yang sakit dan tidak boleh berjalan. "Saya tanam sendiri, nenek. Cubalah makan, manis sangat," katanya. Neneknya menutup mata sambil mengunyah suapan pertama sayur itu. Tanpa disedari, air matanya mengalir. Ini bukan sekadar pemulihan tanah. Ia adalah pemulihan hati seluruh penduduk kampung. Profesor Faisal mencatatkan pada hari itu, mereka bukan hanya menanam sayur, mereka sedang menanam semula maruah hidup mereka sendiri. Pada suatu malam, ketika angin gurun bertiup kencang dan langit dipenuhi bintang, penduduk kampung Uru berkumpul lagi di laman tengah. Kali ini bukan untuk menanam atau menyiram, tetapi untuk mendengar cerita yang mereka minta daripada pasukan Malaysia. "Adakah Malaysia pernah gersang?" tanya Ahmed sambil memandang wajah Profesor Faisal. Lelaki dari Malaysia itu tersenyum lalu mula bercerita tentang kampung halamannya di Perlis, sebuah negeri di utara Malaysia yang suatu ketika dahulu merupakan tanah mereka yang tiada siapa percaya mampu ditanami apa-apa. Tetapi selepas menggunakan rumput vetiver dan konsep pertanian lestari, kawasan itu berubah menjadi pusat pertanian organik yang mengekspor hasilnya ke seluruh negara. Kisah yang kedengaran seperti dongeng itu mendedahkan satu rahsia kepada penduduk kampung. Orang Malaysia sendiri pernah melalui keputusasaan yang sama. Profesor Faisal tidak bercakap tentang teknologi canggih atau jentera mahal, tetapi beliau menekankan 3 perkara yang mengubah kampung halamannya. Rumput vetiver yang akarnya mengubah tanah, sistem pengairan titis yang dibuat daripada bahan terpakai, dan kepercayaan bahawa tanah tidak akan pernah kehilangan harapan selagi manusia terus berjuang. Penduduk kampung terdiam seketika sebelum seorang wanita tua bersuara, "Jika orang Malaysia boleh melakukannya, mengapa kita tidak boleh?" Kata-kata itu menjadi seperti satu tenaga yang membangkitkan semangat seluruh kampung ke tahap yang baharu. Keesokan harinya, ketua kampung mengadakan mesyuarat tergempar dan mengumumkan projek untuk meluaskan taman sayur secara gotong royong. Tanah awam akan dibahagikan supaya setiap keluarga mendapat bahagian untuk diusahakan. Pasukan Malaysia memberikan nasihat tentang cara memasang sistem pengairan menggunakan panel solar kecil yang dipasang daripada barangan derma, seperti panel solar lama, tangki plastik terpakai, dan pam air terpakai dari Malaysia yang disumbangkan oleh para petani. Dalam masa 10 hari, kampung itu mempunyai 8 titik sistem pengairan titis kecil dengan tambahan 5 plot tanaman baharu. Kanak-kanak mula memberikan nama jolokan kepada plot-plot sayur mereka. Plot hujan, plot senyuman nenek, dan plot tak pernah menyerah. Dan semua ini bermula daripada rahsia kecil yang dikongsikan oleh orang Malaysia.
Profesor Faisal mencatatkan, kami memberikan mereka benih harapan, tetapi merekalah yang menyiramnya sehingga ia tumbuh mekar. Memasuki pertengahan bulan ke-6 projek, langit di Kampung Uru mula berubah warna sekali lagi. Angin bertiup semakin kencang sebelum gumpalan debu berwarna jingga mula bergerak menutupi ufuk di sebelah barat. Ribut debu akan datang. Jerit ketua kampung memberi amaran. Semua orang bergegas menyimpan barang-barang, menutup plot sayur dengan kain kanvas, dan membantu mengukuhkan pagar penahan angin. Pada masa lalu, ribut seperti ini selalunya akan melenyapkan segala-galanya. Tanah akan menjadi kering, sayur-sayuran akan layu, dan anak benih akan terkambus di bawah pasir. Tetapi kali ini, keadaannya berbeza. Rumput vetiver yang ditanam di sekeliling plot sayur telah menjadi sebuah benteng semula jadi. Ia tumbuh padat, kuat, dan mencengkam tanah, menghalangnya daripada diterbangkan angin. Sistem akarnya, yang dalam berfungsi seperti tembok di bawah tanah, dan yang paling menakjubkan, selepas ribut reda, plot sayur-sayuran masih utuh. Profesor Faisal menjelaskan, vetiver bukan sahaja menyelesaikan masalah garam di dalam tanah, ia adalah penahan ribut terbaik di kawasan lapang seperti ini. Ia tidak mudah mati, mampu mencengkam tanah dengan baik, dan tumbuh rapat seperti sebuah dinding. Selepas ribut reda, penduduk kampung berjalan memeriksa taman sayur mereka dengan hati yang berdebar-debar. Tetapi apa yang mereka lihat adalah pokok kacang yang masih tegak berdiri, kangkung yang hanya melentur mengikut arah angin dan kembali tegak semula, serta tanah yang masih lembab berkat sistem pengairan titis di bawah permukaannya. Tepukan gemuruh bergema tanpa dirancang. Ibu bapa memeluk anak-anak mereka dengan penuh kegembiraan. Nenek yang pernah berkata tanah mereka disumpah kini bersuara, mungkin bumi ini sudah mula tersenyum kepada kita. Pasukan Malaysia dan penduduk kampung bersama-sama menilai kerosakan yang jauh lebih sedikit berbanding tahun-tahun sebelumnya. Dan ini adalah kali pertama dalam 30 tahun, ribut debu tidak memusnahkan hasil tanaman di kampung itu. Kejadian ini menjadikan nama Kampung Uru terkenal di seluruh rantau. Orang ramai dari kampung-kampung berdekatan mula datang untuk melihat sendiri taman sayur di tengah-tengah padang pasir yang terselamat daripada ribut. Profesor Faisal berkata kepada pasukannya, kita tidak mengalahkan alam, tetapi kita hidup bersamanya dengan bijak, menggunakan apa yang telah disediakan oleh alam semula jadi. Selepas insiden ribut debu di mana taman sayur Kampung Uru tetap utuh, reputasi penduduk kampung dan pasukan Malaysia mula tersebar ke seluruh wilayah barat Senegal. Orang ramai dari kampung-kampung jiran mula berduyun-duyun datang, bukan untuk meminta bantuan tetapi untuk belajar. Pada suatu pagi, 5 buah motosikal dan 2 buah pedati membawa penduduk dari Kampung Uduma yang terletak lebih 20 km jauhnya tiba di Kampung Uru dengan satu soalan yang sama. Bagaimana kamu semua boleh melakukannya di atas tanah yang kami sangka telah mati? Pasukan Malaysia segera menganjurkan sebuah bengkel lapangan. Mereka membawa penduduk Kampung Uduma melihat plot vetiver, menunjukkan cara menanamnya, memasang sistem pengairan titis yang ringkas, dan membawa mereka melihat plot sayur yang mula mengeluarkan hasil. Perkara yang paling mengejutkan penduduk Uduma bukanlah teknik pertanian, tetapi melihat bagaimana penduduk Uru bangkit melakukannya sendiri. Wanita-wanita tua menghasilkan baja kompos sendiri, kanak-kanak menyiram tanaman setiap pagi, dan golongan remaja membina pagar buluh untuk menahan angin. Mereka melihat sebuah kampung yang menghidupkan semula tanah mereka dengan tangan mereka sendiri. Pada hari yang sama, Ketua Kampung Uduma meminta kebenaran untuk memulakan plot percubaan menanam vetiver. Profesor Faisal tidak banyak bercakap. Beliau menghulurkan 50 rumpun anak pokok vetiver sambil berkata, ini hadiah dari satu kampung kepada kampung yang lain. Ahmed tersenyum sambil berkata, hari ini kita sudah menjadi guru, bukan begitu? Profesor Faisal menjawab, ya, nak. Dan guru terbaik adalah mereka yang pernah gagal sebelumnya. Apabila kembali ke Uduma, kumpulan penduduk itu segera memulakan percubaan menanam vetiver. Mereka meminta bantuan daripada pasukan dari Uru untuk menggali kolam dan memasang sistem pengairan titis. Inilah permulaan kepada rangkaian kampung contoh yang pertama di daerah yang pernah diisytiharkan oleh kerajaan sebagai tidak sesuai untuk pertanian. Sebulan kemudian, kampung ketiga turut serta.
Dari satu menjadi dua, dari dua menjadi sebuah rangkaian kecil. Dan semuanya bermula dari sebatang rumput kecil yang tidak pernah diendahkan sesiapa. Tepat pada hari ke-210, sejak rumpun vetiver pertama ditanam di Tanah Masin Kampung Uru, kampung ini tidak lagi sama. Bukan sahaja di mata penduduknya, tetapi juga di mata seluruh wilayah dan agensi kerajaan Senegal. Kawasan seluas lebih 8 ekar, yang dahulunya terbiar kering kontang kini, telah menjadi taman sayur bergilir yang mempunyai 12 jenis tanaman berbeza mengikut musim. Ia dilengkapi sistem pengairan titis berkuasa solar, sebuah loji kompos kecil yang diuruskan oleh kumpulan ibu-ibu, dan yang paling penting, sebuah pasar komuniti kecil yang dibuka setiap hari Ahad untuk menjual sayur-sayuran segar hasil tanaman penduduk. Gubernur wilayah datang melawat sendiri. Beliau berdiri memandang tanah yang dahulunya merupakan kawasan larangan pertanian dengan penuh kehairanan. Ini sebuah taman sayur di tengah-tengah padang pasir yang hanya menggunakan rumput vetiver dan tenaga solar, tanyanya kepada pasukan Malaysia. Profesor Faisal menjawab dengan ringkas, ia bukan sekadar teknologi, Tuan. Ia adalah kepercayaan bahawa tanah boleh hidup semula selagi manusia terus berusaha. Apabila Gubernur melihat sendiri hasilnya, arahan segera dikeluarkan untuk memperluaskan projek itu ke 5 buah kampung lagi di daerah yang sama dan melantik Kampung Uru sebagai pusat demonstrasi pemulihan tanah masin yang pertama di negara itu. Pasukan Malaysia dijemput untuk berucap di sebuah seminar peringkat kebangsaan di Dakar. Tetapi yang lebih membanggakan, 3 orang penduduk Kampung Uru turut dijemput untuk berkongsi pentas yang sama. Salah seorang daripadanya ialah Ahmed, budak lelaki yang dahulunya hanya ragu-ragu dengan rumput vetiver. Hari ini, dia berdiri di atas pentas dan berkata, "Saya tidak mengubah dunia, tetapi saya telah mengubah kampung saya dengan sebatang pokok kecil dan harapan. 210 hari telah mengubah tanah yang mati menjadi hidup, mengubah tanah masin menjadi sumber makanan, mengubah penerima menjadi pemberi, dan mengubah perkataan mustahil menjadi sebuah kenangan." Selepas Kampung Uru diiktiraf secara rasmi sebagai pusat demonstrasi pemulihan tanah masin, suasana di sini berubah sama sekali. Terutamanya satu perkara yang tidak pernah dijangka oleh sesiapa, impian anak-anak. Dahulu, kanak-kanak di sini sering bermimpi untuk lari meninggalkan kampung, mencari kerja di bandar besar atau di luar negara kerana percaya kampung mereka tidak boleh menghasilkan apa-apa. Tetapi hari ini, suara mereka telah berubah. Saya nak tanam sayur untuk nenek makan. Saya nak buka ladang di kampung. Saya nak belajar cara simpan air untuk musim kemarau. Sekolah rendah kecil di Uru mula mengadakan subjek pertanian eksperimen dengan kerjasama guru tempatan dan pasukan Malaysia. Kanak-kanak belajar cara menyemai benih, membuat baja kompos daripada sisa makanan tengah hari dan mengukur kelembapan tanah dengan peralatan mudah. Setiap hari Jumaat, daripada pulang awal, murid-murid akan ke plot sayur bergilir untuk belajar cara menjaga tanaman mengikut musim, sambil bersaing kelas mana yang dapat menanam sayur paling subur. Keluarga-keluarga mula melihat hasil yang jelas. Kos makanan berkurangan, pengambilan sayur-sayuran meningkat, dan kesihatan anak-anak bertambah baik. Seorang ibu bercerita, "Anak saya tidak mudah sakit seperti dahulu sejak dia makan sayur dari kebun belakang rumah yang kami tanam sendiri. Padahal dahulu, kami jarang sekali ada sayur segar dalam hidangan." Kerajaan tempatan mula mengambil perhatian dan memberikan sokongan dalam bentuk beasiswa. Sebuah program telah dirangka untuk menghantar belia dari Uru untuk latihan lanjutan dalam bidang pertanian organik di ibu negara, dan sebahagian mungkin akan mendapat tajaan untuk menyambung pengajian di luar negara. Salah seorang yang terpilih ialah Ahmed. Dalam surat penerimaan beasiswanya, dia menulis, "Saya mahu pulang untuk menanam semula tanah bagi kampung-kampung yang masih tidak percaya bahawa mereka mempunyai peluang." Kanak-kanak bukan sahaja belajar tentang tanaman, tetapi mereka belajar tentang nilai kampung halaman. Kerana rumah yang dahulunya dipandang tiada masa depan, hari ini telah menjadi titik permulaan harapan di dalam hati-hati kecil mereka. 10 hari yang bermula dengan keraguan dan gelak tawa kecil pada hari rumpun vetiver pertama ditanam di atas tanah kering dan masin, hari ini telah menjadi sebuah legenda hidup bagi Kampung Uru.
Pemandangan terakhir yang dilihat oleh pasukan Malaysia sebelum pulang adalah seluruh penduduk kampung berkumpul di hadapan pusat demonstrasi sambil memegang pelbagai jenis sayur-sayuran berwarna-warni yang mereka tanam sendiri. Kanak-kanak berdiri memegang spanduk yang ditulis dengan tangan. Terima kasih kerana tidak meninggalkan kami seperti orang lain. Perubahan di Uru bukan sekadar tentang tanah. Ia adalah tentang menanam sebuah budaya baharu yang dimiliki oleh seluruh kampung, budaya keyakinan, budaya bertindak dan budaya berkongsi. Ketua kampung mengisytiharkan hari menghidupkan semula tanah sebagai hari tahunan. Setiap tahun, mereka akan mengadakan pesta menuai pada bulan yang sama rumput vetiver pertama ditanam dan setiap kanak-kanak di sekolah diwajibkan mempelajari kisah pemulihan tanah ini sebagai sebahagian daripada kurikulum. Pasukan Malaysia pulang ke tanah air dengan rasa bangga dan diiringi lambaian perpisahan daripada seluruh komuniti. Tetapi apa yang mereka tinggalkan bukan sahaja rumput vetiver atau sistem pengairan. Ia adalah benih kepercayaan yang kini disemai dan dijaga oleh penduduk Uru sendiri. Kami datang ke sini untuk mengubah tanah, tetapi akhirnya tanah inilah yang mengubah kami. Itulah kata-kata terakhir yang ditulis oleh Profesor Faisal dalam diarinya sebelum pesawat membawanya pulang ke Malaysia. Beberapa bulan kemudian, sepasukan wartawan dari luar negara datang untuk membuat dokumentari tentang taman sayur di tengah-tengah padang pasir. Mereka mendapati bahawa selain kampung Uru, terdapat 9 lagi kampung di sekitarnya yang sedang mengikut jejak langkah yang sama. Walaupun masih di peringkat awal, semuanya mempunyai satu titik persamaan, harapan yang tumbuh dari akar kecil rumput vetiver. Dan kisah ini mengajar dunia bahawa tanah yang pernah dikatakan mati boleh hidup semula jika ada seseorang yang berani menanam rumput vetiver yang pertama. Jika anda percaya pada kuasa perkara-perkara kecil yang mampu membawa impak besar, kongsilah cerita ini. Kerana dunia ini masih penuh dengan keajaiban benar yang sedang dibina oleh insan-insan biasa.